والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu
وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. Selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirri asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Adapun sesudah lafaz puji-pujian tertentu bagi Allah, salawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan Allah kepada kita. Pagi ini alhamdulillah kita kembali lagi bersua wajah, bertaut hati untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang kita namakan dengan majlis ilmu tasawuf pada membicarakan ilmu hati ataupun ilmu khuluq. Sebelum kita mulakan majlis, jadi saya nak alu-alukan kepada sahabat-sahabat yang tak ada kitab, yang nak beli kitab dah sampai, alhamdulillah. Ada di depan, siapa yang dah nak kitab? Dah ada.
Sebab apa, bulan lepas. Nah, ada yang tak cukup kita boleh main ambil kat depan ni. Dengan harga berapa tu? Tanya pula. RM14 dah boleh main ambil. Lepas kuliah baru bayar nah. Main ambil ada tepi kartun di depan ni. Main ambil kat sini. Main ambil. Tak lagi lepas kuliah baru bayar. Okey. Untuk yang baru dapat kitab, muka surat berapa? 73. Untuk yang baru dapat kitab, sebagai rujukan muka surat 73. Sambungan daripada hadis sabdaan Nabi SAW, Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Siapa yang baca kitab Jawi muka surat 29. Kena? Nampak dah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi SAW, Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta itu, kerana berdusta menjauhkan ia akan iman. Ini di antara pesanan baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok maksud dia ada tulis nombor 45 kecil di hujung. Ada tak tulis? Tengok nota kaki dia di bawah. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Syekh. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni adalah Imam Hambali. Imam Hambali wa Abu Syekh, iaitu Imam Muslim. Diambil daripada riwayat Imam Hambali dan juga periwayat asal dia ialah Imam Muslim, yang mana hadis ini daripada sabdaan Nabi SAW dengan kata baginda SAW, jauhkan oleh kamu akan diri kamu, yakni hindarkan, hindarkan, dan takut oleh kamu akan berdusta, hindarkan, jauhkan, jangan sesekali kamu mendekati satu perbuatan yakni dusta. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, innal kadhiba mujanibul lil iman, kerana sesungguhnya berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Iman dan dusta takkan dapat duduk sekali. Kalau orang tu suka cakap bohong, ternyata dia tidak beriman. Kalau orang tu dia beriman, ternyata dia takkan berbohong. Itu saja. Tidak boleh ada dua sifat ni dalam satu tempat. Sebab Nabi dah kata, kalau kata dia taib pemohong, orang Pulau Pinang panggil taib pemohong. Kalau dia taib pemohong, jangan katalah dia orang beriman. Dia tu bagus. Dia orang yang beriman, tapi tu dia cakap tak betul. Dia tu bukan beriman. Sebab tu, berdusta itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Masakan orang munafik itu beriman? Melainkan beriman si munafik itu ialah beriman yang berbentuk kepura-puraan. Seperti mana sabda Nabi SAW, Idza kadzabal 'abdu kadzbatan taba'ada anhu malaku milan minnatani ma ja'a bih. Artinya apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, sekali berdusta, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat 1 mil. Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Itu dia. Dia kata apabila sekali kita berdusta, berani mengaku tak dalam ni? Atau di dalam Google Map ni, dia hayat dia tak pernah berdusta. Saya daripada beranak-beranak dulu sampai kelar tak pernah berdusta. Berani tak mengaku? Saya sendiri pun tak berani mengaku. Sebab benda tu memang ada dalam diri kita. Cuba kita nak hindar, nak jauh. Macam yang Rasulullah pesan. Kadang terjebak juga. Kena nak terjeruk leher tu, pandailah. Dia nak kilah ayat. Saya kita tengok ketika mana, keadaan mana yang diharuskan
untuk kita berdusta. Kita baca, kalau selamat, selamatlah. Kalau tak selamat, memang tak selamatlah kita. Kenapa? Sekali kita berdusta, malaikat akan jauh daripada kita 1 mil. 1 mil dalam ayat ini, yang disebut milan. 1 mil ayat ini, satu batu. Satu batu ni perkiraan lama dulu tu. Satu batu. Kalau perkiraan sekarang kilometer kan, lebih kurang lah. 1,5 kilometer. Dia ambil. Sekali mohon malaikat, ni kita ni didampingi para malaikat untuk orang-orang yang beriman. Kesukaan malaikat ialah bau-bauan yang harum. Sebab tu kita kena jaga kebersihan. Ya? Kerana malaikat paling suka orang yang harum. Sebab tu, bila mana pergi di masjid, bersembahyang berjemaah, duduk bersama-sama berjemaah macam ni, Nabi berpesan pada para sahabat. Kalau siapa yang makan bawang mentah tadi di rumah, tak usah main masjid lah. Mulut busuk. Itu zaman Nabi. Dicerita pasal bawang mentah. Pasal di Arab tak ada petai. No? Arab tak ada petai. Dia tak cerita lah pasal petai. Kita buat kiasan. Sesuatu makanan yang bila kita makan tu berbau, tak usah gagah nak pinyanga depan orang luah-luah. Nah, kalau sembang kontrol. Ataupun hari itu pakai mask. Jaga keselamatan. Walhal dia dah tabur sampai termain petang semalam. Dia sendiri nak duduk nyawa dalam mask tu pun dia tak apa-apa nak boleh. Nah, apatah lagi dia nak sembang dengan orang. Jadi malaikat ni, dia bila berbau sesuatu yang busuk dia memang lari. Perumpamaan hadis yang kita baca tadi, bila kita berbohong, bila kita berdusta, kita akan menghamburkan satu bau yang amat busuk, menyebabkan malaikat lari. Walhal kita ni, jaga mulut, gosok gigi, berus lidah, jaga sungguh-sungguh. Tapi apa nak dikata, suka menipu, suka mengumpat, dia akan menghamburkan satu bauan yang amat busuk, menyebabkan malaikat hindar. Bukan dekat, no? Sekali kita berdusta, sejauh 1 mil, milan tu 1 mil, 1,5 kilometer. Jauh tu, jauh tu, dia lari daripada kita. Tak boleh duduk dekat suka pembohong. Sebab malaikat tahu. Kerana pendustaan itu menghadirkan satu bau busuk. Kalaulah Allah Ta'ala tu, dia nak buka aib kita ni, no? Dia cakap mohon tengok. Bau busuk kan dia. Allah Ta'ala zahirkan. Bila setiap kali kita berbohong, bau busuk. Orang dapat kesan dah pendustaan yang kita lakukan. Sebab apa? Berbau. Ataupun bila kita mengumpat kepada seseorang, dia akan berbau busuk. Nescaya orang akan berhenti serta-merta. Tidak? Begitu juga kalau kata kita berbohong. Memang nak bohong tu? Bohong kan? Bohong kan? Tengok bau. Sampai naik pekung ni memang dah dapat dihidu pendustaan itu. Tapi Allah tu maha pengasih. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi berbau sedemikian? Hanya malaikat saja yang menghidu kebusukan tersebut adalah kerana Allah bersifat pengasih. Dia kasih, dia kesian dekat kita. Dia tak buka aib kita. Allah tak buka aib kita. Kita yang duk buka aib diri sendiri, kita yang duk buka aib orang. Kita yang tak malu. Dengan rasa angkuhnya, dengan rasa sombongnya, kita buka aib orang tu, kita buka aib seorang-seorang kita cerita. Tapi Allah tu punya pengasih, dia bagi masa untuk kita bertaubat. Dia tak bagi bau busuk tu. Hanya malaikat saja yang menghidu. Maka menghindarlah para malaikat daripada kita. Kita fikir sama dah. Kita kenang kepada diri kita. Kalaulah aku sedang buka aib orang, tapi Allah sedang tutup aib aku ketika ini. Tidakkah aku boleh berterima kasih pada Allah? Andai ketika ini Allah Ta'ala buka segera. Bau macam tai itu. Siapa nak duduk dekat lidah? Itu suka mengatakan orang tengok dekat dia. Lalat urung penuh. Terima kasih ni yang kata. Nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah. Iaitu nikmat Allah tutup aib kita ketika mana kita sedang melakukan dosa.
Dan dimaksudkan di sini dia kata ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Berdusta ni berdusta apa pun, menipu itu adalah haram, melainkan ketika sangat berhajat kepadanya. Kena berbohong juga. Tak dapat tidak, kena berbohong. Pada beberapa tempat dia bagi. Yang ni yang dibolehkan. Seperti, tulis nombor 1 atas tu. Seperti. Lepas seperti tu tulis nombor 1. Buat bulat. Pasal apa? Ataupun garis kat bawah. Kok sat lagi balik nak pergi baca kitab kat anak di rumah. Atau dekat suami yang suka menipu. Ada orang dapat suami yang suka menipu. Saya tak kata kat suami perempuan. Saya tak kata kat suami saya. Saya kata kat suami-suami siapa yang suka menipu. Okey? Saya kata sesuatu tu suka mengata kat suami orang. Tak. Ada juga suami kaki menipu ni lah. Dia keluar pergi. Dia tabur roti canai, roti telur, roti sardin. Balik mak buat kering dia. Abang makan apa dah? Tak makan apa lagi. Dia pasal apa dia main bohong sebab dia tak beli kat kita pun 2 biji roti canai. Dia balik dia main kata, dah abang tak makan apa lagi. Lapar. Padahal dia punya balon, saya tarik roti, 3 jenis roti. Balik mak dia buat muka sekupang. Mahal masak apa? Tak masak apa lagi? Tak apalah, pelan-pelan. Dan pelan-pelan. Dusta tak? Berdosa tak? Tanggunglah cik. Apalah kita pun. Balik ngaji, makan kenyang-kenyang, balik pergi rumah. Segan lah nak masak ni. Awak Yolah kita pergi makan tanpa mana. Awak yang segan nak masak, padahal dia dah kenyang. Kalau dia dah kenyang, dia mula dia nak mengilak dah. Dusta, bohong lah. Kuat bohong. Dia beli baju pula. Takut suami dia marah. Hang ni rajin membeli baju semua. Gulung buat sorok. Suami bukan nak rajin punggu almari. Selit. So nak pergi mana-mana buat keluar pakai. Tanya cik abang apa yang lawa baju tak pernah tengok pakai. Lama dah. Lama dah. Ampoi tak pernah tengok. Dia baru beli dah. Bohong tak? Dosa tu lah. Banyaknya dosa. Allahu Akbar. Banyaknya dosa kita. Minta ampun hari-hari dah. Macam mana pembohong hari-hari, minta ampun berhari-hari. Walaupun dia kata, hang punya minta ampun dekat aku sampai tak ada dosa. Mau duk tak ada. Berlambat-lambat. Okey. Pertama tadi, saya suruh tulis pertama kan. Berdusta pada peperangan. Apa dia? Berdusta pada peperangan itu. Iaitu dia kata, kita buat tipu helah dalam peperangan. Okey, saya nak bawa satu contoh. Tipu helah dalam peperangan. Ada orang nak masuk ke pintu belakang. Pintu belakang tu kunci ke? Pusing mai kat depan. Dengar tak kalau dia dengar? Okey. Baik. Dia katakan tipu helah dalam peperangan. Kita tengok di dalam satu peperangan yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, yakni perang yang paling masyhur, perang Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini ketika mana Rasulullah nak hantar tentera-tentera pergi berperang, Rasulullah tiba-tiba dalam peperangan Mu'tah ni Rasulullah tak ikut dengan beberapa sebab. Kalau saya nak contoh sebab apa, panjang cerita, tapi saya kata Rasulullah tak ikut peperangan Mu'tah ni. Rasulullah hantar di antara tentera-tentera Muslim yang paling ramai 30,000. 30,000 tentera Muslim yang dihantar dalam peperangan Mu'tah. Berperang di mana? Di satu tempat yang bernama Mu'tah, sempadan di antara Jordan. Jordan dengan Palestin, sempadan dia. Tapi yang menghairankan dalam peperangan Mu'tah ni, Nabi lantik 3 orang panglima. Biasanya seorang je. Tapi perang Mu'tah ni Nabi lantik 3 orang panglima. Dan setiap siri peperangan, tentera-tentera kena bawa panji-panji. Kita panggil apa? Bendera. Bendera lambang Islam. Bawa.
Yang akan bawa bendera paling besar, ketua panglima perang. Dan diikuti dengan bendera kecil-kecil. Biasanya Nabi SAW akan bawa satu bendera. Bendera yang tulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tapi dia kecil. Bendera dia kecil. Orang kafir akan perhati tengok bendera tu, dia tahu yang tu Muhammad. Selagi bendera tu duk berkibar, bermakna Muhammad tak gugur lagi. Nah, sahabat-sahabat pakat perhati tengok bendera kecil itu. Tahu Rasulullah masih hidup. Nampak Rasulullah masih hidup, sedang berjuang. Sampailah dalam satu peristiwa perang Uhud, bendera tu jatuh. Bila Nabi jatuh dalam satu lubang. Nah, terus dapat istilah Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Sahabat memang cari. Bukan nak cari Rasulullah, memang tak nampak. Nak cari bendera tu masih lagi bergerak. Ternyata tak ada. Nah, Nabi jatuh. Okey, itu perang Uhud. Kita kembali kepada perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah ni Nabi kata kalau, Nabi sebut kalau, fardu takdirnya. Fardu takdirnya ni, Nabi kalau disebut kalau, benda tu jadi. Kita kalau duk kalau tu, tak tentu halal lagi. Ha? Kalau lah. Okey. Tapi Nabi dia sebut kalau, dalam hati para sahabat dah berdegup, berdetup. Nabi kata aku lantik 3 ketua di dalam peperangan Mu'tah. Ketua yang pertama aku lantik iaitu Abdullah bin Rawahah. Andainya panji-panji perang ni, bendera perang hak besar ni, ketua panglima lah, jatuh. Maksud dia, tewas Abdullah bin Rawahah ni, maka akan disambut oleh Zaid bin Harithah. Ada pendapat kata Sabit, tapi saya belajar dia kata Zaid bin Harithah. Kalaulah kata jatuh, maksudnya gugur Abdullah bin Rawahah, maka Zaid bin Harithah sambut bendera ni. Jangan sampai jatuh. Bila jatuh bendera ni, orang-orang tentera-tentera Rom akan kata kita kalah. Bagi sentiasa duk ada. Lepas tu, kalau kata Nabi, kalaulah Zaid bin Harithah gugur, jatuh, wafat, syahid, maka hendaklah bendera itu disambut oleh Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi SAW. Kalau kata jatuh bendera yang ketiga ni, ketua panglima perang iaitu Ja'far At-Tayyar, kalau jatuh, Nabi kata tak tahulah siapa nak ambil. Maknanya Nabi tak sebut siapa dah selepas tu. Nabi tak sebut. Keadaan ini menyebabkan hati para sahabat gundah gulana. Sebab apa? Dalam peperangan lain Nabi hantar, Nabi takkan sebut benda-benda macam tu. Jatuh yang ni beri kat siapa, yang jatuh ni. Kemudian Nabi agak berbeza sebab dia lantik 3 orang. Dan ketiga-tiga mereka jatuh. Gugur syahid fisabilillah. Sampailah yang terakhir dia dapat ke tangan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ini terkenal dengan kidalnya. Bermain pedang dengan kiri. Dia peganglah sebelah bendera tu sebelah kanan. Jadi dia pecantah tangan dia di sebelah kanan, dia pegang dengan kiri dia. Kalau kita tengok, kalau dia pegang dengan kiri dia main pedang dengan apa? No? Dia tikam dengan menggunakan bendera tu. Masih terus berlawan. Walaupun tangan dah putus. Kemudian bila putusnya, dia potong juga di sebelah kiri, dia gigit dengan mulut dia. Bila dia gigit dengan mulut dia, dia nak penggal kepala dia. Tapi tak putus, kena kepada orang Amreh, kita kata yang orang duk sembelih tu. Bersembuk darah dia keluar. Dia pun jatuh bersama dengan bendera yang berada di mulut dia. Sebelum sempat rebah ke bumi, disambar oleh seorang panglima perang. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Khalid sambar. Tak mau bagi jatuh. Pasal apa? Kalau musuh tengok, musuh akan kata dia pemenang. Panji-panji Islam dah jatuh.
Okey, ni kita nak cerita pasal pendustaan yang dibuat oleh Khalid Al-Walid. Kalau kita nak ikutkan di sini, Khalid boleh buat VIP. Pasal apa dia tak lantik aku? Walhal Khalid Al-Walid itu dia memang panglima perang di dalam sebelum dia masuk Islam. Dia adalah panglima perang yang paling handal di kalangan musyrikin. Bila dia masuk Islam, Rasulullah pernah lantik dia sekali. Kenapa di Mu'tah Rasulullah tak lantik dia? Kalaulah hati dia macam hati-hati kita ni, awak duk berdengki, padam muka. Mati semua. Siapa suruh tak lantik aku? Jadi ketua. Tapi dia tak dah. Kemudian bila tengok orang-orang tentera-tentera musyrikin Rom tengok Khalid Al-Walid ni sambut bendera yang jatuh tu, dia pun berhenti. Berhenti seketika. Kalau kita kata berhenti rehat lah. Makan nasi saat dulu bawa bekal tu. Ha? Jadi yang Khalid Al-Walid ni mengatur strategi kembali. Inilah strategi penipuan yang dibuat oleh Khalid Al-Walid. Yang Rasulullah kata berdusta itu haram. Tapi pada ketika boleh diharuskan. Khalid Al-Walid dia buat macam mana? Dia kata sekarang dah syahid ketiga-tiga sahabat yang hebat tu dah syahid. Kita dah tak ada ketua. Maukah kamu andai aku lantik diri aku menjadi ketua? Sebulat suara. Memang sahabat-sahabat mengakui. Khalid Al-Walid ialah seorang panglima perang yang paling hebat. Jadi, mereka pun menerima. Dan dia, bila dah jadi ketua ni, dia kena atok strategi peperangan lah. Nak susun. Sekarang ni, hak yang barisan duduk di belakang, mai duduk di depan. Yang barisan duduk di depan, duduk di belakang, tukar tempat. Buat apa? Sebab kita nak menipu musuh. Bila musuh tengok air muka baru. Bila nak habis? Duk mai lagi baru. Padahal memang nak kalah dah. Waktu ni tentera memang nak kalah. Rasulullah sedang melaporkan pada para sahabat yang berada di Madinah. Sekian-sekian ketua dah jatuh. Bermula dengan Abdullah bin Rawahah. Diikuti dengan Zaid bin Harithah. Dan kemudian diikuti dengan Ja'far At-Tayyar. Dia gugur satu mereka. Rasulullah boleh cerita. Berapa ramai yang telah syahid. Waktu tu dah jadi 10,000 dah syahid. Ramai kalau kita patah semangat. P30,000, kalau 10,000 dah syahid, tinggal 20,000 nak lawan dengan tentera musuh. 200,000. Tapi Khalid Al-Walid ni dia hebat. Bila dia tukar tempat, hak yang tentera, hak yang duduk di belakang mai ke depan. Hampa punya tenaga lain. Pasal apa? Hampa tak ada melawan teruk lagi. Hak yang daripada sempat duduk di belakang. Bila orang musyrikin tengok, ini muka baru. Muhammad hantar bantuan. Dan kita berperang pada waktu subuh. Yang dia sebut di dalam surah Wal-'adiyati dhabha, Fal-muriyati qadha, Fal-mughirati subha. Cerita pasal kuda-kuda perang yang berperang pada waktu subuh. Surah Adiyat tu cerita pasal kuda perang lah. Mereka menggempur. Nampak api tu bernyala daripada percikan tapak kaki kuda. Kan kaki kuda tu dibuh ladam besi. Bila bergesel dengan kerikil, dengan batu-batu, dia memercikkan api. Macam mana yang cerita dalam surah Adiyat tu. Orang musyrikin Rom tengok-tengok, dia hantar mai pula. Dia kata Muhammad hantar mai tentera baru, siap dengan bawa api. Walhal waktu tu subuh. Kuda perang ni menghambur di tengah-tengah kegelapan tu. Kemudian kata Khalid Al-Walid, jangan buat apa lagi. Bagi kuda-kuda tu kacau bilau. Di tengah medan pertempuran tu, bagi dia kacau bilau. Sampai menghamburkan debu naik ke langit. Ni sejarah ni cerita dalam surah Adiyat. Sampai dia naik ke langit debu tu. Bila mana orang-orang Rom tengok, ramainya mereka ni. Sampai tak nampak orang. Sampai berdebu. Padahal dikelamkan dengan suasana debu. Ini strategi perang yang cara menipu. Orang Rom ni mai tubuh, lepas kata muka baru.
Ni muka baru, tak ada luka tang mana lagi. Kuda pun kuda baru. Kami tak berapa nampak kelam, tapi ramai lah. Dia punya spy dia kata, tapi memang ramai lah dapat tu. Tak ramai dah. Sikit je tinggal. Jadi berbincanglah dengan ketua perang Rom, Hercules. Kita balik dulu. Kita pergi cari, kita panggil bantuan. Kita balik dulu. Baliklah. Berundurnya tentera Rom menandakan kemenangan berpihak sebelah Islam. Okey, waktu ni puak munafik ajak Khalid Al-Walid, jom kita pergi hambat. Tak payah hambat, dia kata. Kita sikit. Kita sikit, jangan duk cari pasal. Jom kita balik. Kita balik. Ni munafik ni dia jahat. Balik-balik dia kata, Khalid penakut, dia kata. Dah tentera Rom lari, kita hambat lah. Hang nak cari pasal, kita yang sikit, nak hambat yang banyak, buat mereka patah balik. Tapi menanglah. Tapi menanglah. Ini di antara yang disebut dalam kitab kita, berdusta dengan sebab peperangan. Kita boleh mengatur strategi dengan cara menipu musuh. Boleh untuk meraih kemenangan. Yang pertama. Yang kedua, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Ini yang kedua. Kita diharuskan berdusta untuk mendamaikan dua orang sahabat yang berkelahi. Atau dua puak yang berkelahi. Dua puak yang berkelahi dengan sebab-sebab permasalahan tertentu. Kita nak jadi pendamai yang duduk di tengah-tengah. Maka kita jadilah orang yang berdusta demi sebuah kebaikan. Demi keharmonian. Demi kedamaian. Demi silaturahim. Maka kita diharuskan berdusta. Okay. Pendustaan ini pernah dilakukan oleh beberapa orang sahabat satu ketika dulu. Bila mendapati serta seorang sahabat, saya nak cerita Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni Rasulullah bagi dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni cantik. Tapi tak berapa berkenan dekat Zaid bin Harithah. Saya tak mahu sebut nama perempuan ni lah. Saya rasa agak peribadi kalau saya sebut. Sebab dia di antara isteri Rasulullah . Jadi bila dia bagi kahwin, perempuan ni rupanya dia tak berapa mahu dekat Zaid. Dia mahu kat Rasulullah. Tapi dah pasal Rasulullah meminang, dia terima. Tapi hati tak cinta. Dan ketika mana Rasulullah pergi minang, dia ingat Rasulullah nak minang kat Rasulullah lah. Rasulullah ni dia berkahwin bukan kerana nafsu . Kerana suruhan. Allah Ta'ala kata hampir kahwin dengan perempuan tu, dia akan kahwin. Bukan kerana nafsu. Seperti mana yang didakwa oleh puak Syiah. Seperti mana yang dikatakan, difitnahkan oleh puak-puak musyrikin. Kata Rasulullah tu, kaki betina ada. Bila dia kahwinkan Zaid bin Harithah dengan wanita tersebut, perempuan ini tak mau kena kahwin jugalah. Sebab mula-mula yang main minang tu Rasulullah. Ingat dia adalah Muhammad punya lah, bukan dia. Rasulullah bukan menipu. Dia pergi meminang bagi pihak. Bagi pihak. Dia tak menipu pun. Sampailah lepas kahwin, perempuan ni dia tak mau. Dia tak mau dekat Zaid. Dia buat macam-macam alasan. Tak ada rasa kasih. Tak ada rasa sayang. Kemudian para sahabat dapat tahu bila mana Zaid ni mengadulah. Tak tahulah apa yang dibuat . Kata Zaid, tak apalah ya Rasulullah, setiap ada peperangan hantarlah aku. Agar aku syahid di jalan Allah, boleh kahwin dengan bidadari. Boleh kahwin dengan bidadari. Ketika ini Umar Al-Khattab jumpa dengan isteri Zaid ni sebelum Zaid pergi berperang. Dia kata, hang tak sayang dekat suami hang? Sayang, dia kata. Kata perempuan tu. Sayang, dia kata. Tapi dia kata nak buat macam mana, perasaan tak boleh dipaksa, dia kata. Aku sayang dia dengan sebab dia adalah kesayangan Rasulullah. Apa yang Rasulullah sayang, aku sayang, dia kata. Tapi hati ni tak boleh dipaksa. Tak apa, kata Umar Al-Khattab.
Kalau hang tak sayang dia, hang tahu dia nak berkahwin dengan bidadari. Bidadari mana dia pembantu? Bidadari surga. Bila yang nak kahwin tu? Tak lama lagi dia kahwin lah. Tinggal lah. Okay, itu satu pendustaan. Hari last tu pembantu jatuh sayang balik. Ada sedikit perasaan cemburu. Bila mana dapat tahu Zaid bin Harithah nak berkahwin dengan bidadari surga. Ada sikit. Rasa apa? Rasa cemburu dalam hati seorang perempuan. Dekat aku yang punya tak segak macam ni pun, dia tunggu. Tiba-tiba dia ada satu habuan lagi besar. Dia tanya kepada Umar Al-Khattab, macam mana Zaid boleh kahwin dengan bidadari surga? Rasulullah kata. Memang Rasulullah ada kata, sesiapa yang mati syahid fisabilillah, dia akan dapat isteri daripada bidadari surga. Betul. Tapi Rasulullah tak katalah Zaid tu nak kahwin dengan bidadari surga. Demi mendamaikan dua jiwa. Nah, jadi ketika ini Umar Al-Khattab menipu. Sebab apa? Yang tu buah las. So tu Zaid bin, memang betul Zaid. Wafat kan? Syahid fisabilillah. Baik. Dalam kita nak mendamaikan dua jiwa, sama ada suami isteri, dua sahabat, dua puak, dua kaum, anak dengan mak, bapa dengan anak yang bergaduh. Kalau kita nak jadi orang tengah, harus untuk kita berdusta. Kita boleh berbohong. Okey? Itu yang kedua. Kita tengok. Dan berdusta. Dan tak kalah berdusta, itu nombor 3. Berdusta suami tak kalah ingkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Itu dia. Boleh berdusta seorang suami pada isterinya. Sat-sat kita sebut tak boleh. Ni pasal apa boleh? Okey, kita tengok nak apa yang dikatakan. Tak kala ingkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Ni cerita dia macam ni. Aisyah ni, dia suka tanya Rasulullah. Antara isteri-isteri Rasulullah, siapa yang Rasulullah paling sayang? Dia suka asal soalan yang sama. Dia kan agak ke anak-anakkan sikit. Rasulullah kata dekat dia, hang lah. Hang lah Rasulullah kata. Dia korang macam tu lah. Dia tak kata lah hang. Saya yang kata. Jadi dia maksudkan Aisyah lah. Di antara isteri yang paling dia sayang. Aisyah ni kata buktikan. Buktikan dia sayang. Rasulullah ni paling sayang dekat dia. Rasulullah ni fikir macam mana nak buktikan. Bukti yang macam mana Rasulullah tanya dia. Kan Rasulullah tu punya layan dia memang layan macam budak-budak. Dia nak tengok satu pesta nyanyian perempuan-perempuan duk nyanyi tu, dia nak tengok Rasulullah tanggung dia letak di atas belakang dah. Sebab dia tu rendah. So dukung dia letak di atas belakang. Menjadi tempat tinggi dia boleh jenguk sampai habis. Punya lama tanggung dia di atas belakang tu. Isteri dia Rasulullah tak pernah buat macam tu. Tak ada Rasulullah buat dah. Jadi bila dia suruh Rasulullah buktikan kasih sayang ni, Rasulullah kata nak macam mana lagi? Bukti yang macam mana? Dia kata dekat Rasulullah, habaq di depan semua isteri, Rasulullah paling sayang dekat dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksud dia, himpun. Rasulullah ada 9 orang isteri di Madinah. Tidak dikira dengan Khadijah binti Khuwailid, tidak dikira dengan Mariatul Qibtiyah. Dia ada 9 orang isteri. Cerita Sa'ad, dia kata dekat mereka semua. Akulah Aisyah isteri yang paling kau sayang. Berat ni. Apalah Rasulullah nak buat? Apabila bimbang, hati isteri-isteri yang lain akan terasa. Rasulullah kan lelaki paling romantik lah, paling penyayang. Sehingga kan tidak ada isteri yang merasa kurang kasih sayang pada dia. Cukup adil. Jadi bila dia suruh kata macam tu, Rasulullah kata boleh. Rasulullah bisik dekat dia, ni aku bagi dekat hang, saya cakap bahasa saya lah. Aku bagi dekat hang 1 dirham. 1 dirham. Jangan bagi tahu dekat isteri-isteri yang lain. Dekat kakak-kakak yang lain yang dapat 1 dirham. Tak lagi, bila aku isytiharkan isteri yang aku paling sayang,
ialah yang mendapat 1 dirham daripada aku. Maka, hang jangan melompat seronok. Saya kesian dekat kakak-kakak yang lain tengok. Dalam masa yang sama, Rasulullah pergi bagi pada setiap orang isteri seorang 1 dirham. Nak menipu jugalah. Kenapa? Sebab nak abang siapa yang paling kasih di antara madu-madu semua. Rasulullah ni nak jaga semua hati. Memang baginda kasih sama kata. Tak ada lah yang tu dari licin, aku sayang lebih. Hayat ni muda. Hayat ni kerja duit banyak. Tak. Semua sama sayang sama kata. Jadi bila dia kumpul macam tu, dia habaq dekat isteri-isteri yang lain pun macam tu. Dia pun pakat tanya lah, pasal apa bagi 1 dirham ni? Tanya kau ni, jangan habaq kat siapa, kata Rasulullah. Sekali lagi aku nak isytiharkan. Isteri yang paling aku sayang, isteri yang dapat 1 dirham. Dia pergi rumah kau ni, dia kata macam tu. Dia pergi rumah kau ni, dia kata macam tu. Dia kena buat macam tu. Kemudian bila mana berkumpulnya isteri-isteri tu, dia habaq. Dia kata, sini aku nak isytiharkan. Bersaksikan Allah dengan malaikat. Isteri yang paling aku kasihi ialah yang menerima 1 dirham daripada aku. Semua dapat kan? Semua dia pesan kat dia, jangan habaq. Jangan habaq kat siapa, jangan habaq kat siapa, jangan habaq. Dia habaq kat semua. Semua mereka tu jaga rahsia. Tapi Ummul Mukminin ni memang menjaga rahsia lah. Tak adalah nak pecah rahsia. Aku lah dapat. Hang tak dapat kan? Kalau lah mereka orang pecah rahsia, susah juga. Pun tak boleh juga. Semua dapat 1 dirham. Isteri yang paling aku kasihi, kata baginda, adalah yang mendapat 1 dirham daripada aku. Dia kata, nipuan yang ketiga boleh menipu. Jikalau bermadu nak abang. Abang sayang kat siapa? Abang sayang kat cik lah. Kat Nur abang sayang kat cik lah abang lagi sayang. Boleh menipu demi menjaga hati. Jangan ada tersinggung. Yang ni yang duk bohong. Dia kahwin lain. Isteri ni dapat tahu angin-angin dia kahwin lain. Tanya, kerak 3 pun tak mengaku. Dusta tak? Haram ke harus? Haram jadah nama dia tu. Haram ke harus? Yang tu memang haram. Yang tu memang haram. Hang habaq ke dia? Kalau habaq tak dapat, biar tak habaq. Tak habaq tu pemong. Orang yang hidup macam ni, hidup dalam pendustaan. Okey, satu lagi. Satu hari Rasulullah giliran rumah Aisyah. Aisyah ni dia banyak olah sikit. Sebab apa banyak cerita dia? Sebab dia periwayat hadis. Di antara isteri Rasulullah yang paling bijak meriwayatkan hadis Aisyah. Dia akan cerita pasal dia lah. Hari itu Rasulullah balik ke rumah dia. Dia memang teruja. Isteri mana-mana pun akan teruja bila sampai giliran Rasulullah ke rumah dia. Dia teruja nak jamu ayak. Tak payah tunggu lah tanya, apa hang nak minum tak? Tak payah. Nampak tu bagilah minum. Dia ni kalau nak buat ayak kat Rasulullah. Dia bantu-bantu ayak. Dia pergi bagi dekat Rasulullah. Bagi Rasulullah minum. Rasulullah minum, Rasulullah letak. Dia tanya, sedap tak ayak tu? Rasulullah anggap sedap. Rasulullah kata dulu, waktu kita mula-mula kahwin, Rasulullah kata, kita minum sambil seteguk letak balik. Awak tak minum habis, tak apalah nak sembang dulu, kata Rasulullah. Dulu masa kita mula-mula kahwin, setiap kali aku minum ayak, hang akan minum. Minum daripada cawan yang sama. Aisyah nanti tanya, tang mana bekam mulut Rasulullah? Dia nak minum kat tempat Rasulullah minum. Kemudian Rasulullah katanya, tang mana bekam mulut Aisyah? Rasulullah nak minum, tang mana bekam mulut Aisyah. Romantik pasangan ni. Kita ni tak mahu kapok hang. Balik lagi pergi share cawan. Okay? Lepas tu, Aisyah kata, betul dulu kita pernah buat macam tu. Lah ni pasal apa tak buat dah, ramai kita buat balik. Aisyah pun pegang cawan tu. Cawan Rasulullah dari kayu nah. Rasulullah wafat, di antara peninggalan Rasulullah, bekas mangkuk kayu tu lah. Rasulullah kata, tang sini mulut aku, nampak berbekas basah. Dia pun letak mulut dia di situ, dia minum, masin.
Dia letak. Dia minum sekali. Tak apa nak percaya. Rasulullah pandang dia sambil senyum. Masihnya dia kata. Masihnya. Milhul ujaj. Kalau kita milhul ujaj tu masin piang. Lepas tu, dia kata, awak tak abang. Dia tanya sedap, Rasulullah kata sedap. Rasulullah terpaksa menipu demi menunjukkan rasa kasih. Punya nak jaga hati isteri tu, no? Oh, yang ni lah hang buat masak sedap pun dia tak puji. Tidak sikit saja dia nak kutuk hang. Ada juga macam tu. Ha? Jadi ketika ini boleh menipu demi menjaga hati. Kadang-kadang makan sedap tak? Sedap sikit lah daripada tak sedap. Tak sedap. Ha? Aisyah minta maaf kat Rasulullah. Nabi minta, tak apa. Rasulullah kata, aku tak marah. Garam itu penawar. Pada ketika-ketika lah. Nah? Tapi dia boleh naik darah tinggi lah kalau lebih-lebih kan. Jadi Rasulullah punya nak jaga hati sang isteri tu. Sampai dia kata, garam itu penawar. Pasal apa Rasulullah? Aisyah tanya, minum awak tak minum? Sedap tak? Sedap. Minum awak tak minum? Baiklah kita share. Abang lah bila dia minum. Oh masih dalam dana dia tumbang. Dia kata sebenarnya tadi dia kelam kabut. Nah, di antara gula dengan garam. Dia pergi bubur garam. Baik Rasulullah no? Kalau macam tu menipu tak apa. Jangan bila komplainnya banyak. Nah, pujinya jarang-jarang. Ada sekali-sekala dia tiru. Hari angin dia elok tu dia puji. Hari angin dia tak elok tu hingga tak cukup selalu. Ha? Ni tak kena, hak tu tak kena. Awak ambak lah ni makin tak sedap. Dulu sedap. Hati aku tak seronok macam mana kena buat yang akan sedap. Okey. Kita tengok nah. 3 situasi. Tidak. Boleh berdusta, boleh menipu pada keadaan 3 tempat. Pertama, dalam peperangan. Kok nak pergi perang dengan siapa ke? Yang kedua, yakni boleh berdusta ketika nak mendamaikan di antara dua individu yang bergaduh. Dan yang ketiga, suami boleh menipu isteri pada keadaan dan ketika yang diharuskan. Yang ni kena pergi balik pergi baca kat suami. Siapa yang ada suami di rumah, balik pergi baca main abang ni lemur ni. Nah, Pak Hang mau kuat. Okey, baik. Kemudian ada hebat di sini lagi. Maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriah. Okey, apa maksud tauriah? Bercakap dengan 2 persamaan. Okay, kalau kita tengok 2 persamaan ini, madu 3. Kan Piramli nyanyi, mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Kan? Jangan sampai pecah, tembelang. Dia bagi tahu apa dekat isteri tua dia waktu dia nak pergi kahwin. Dia cari butang baju Melayu kan. Butang baju Melayu aku mana apa. Abang nak pergi mana? Nak pergi majlis kahwin. Dia bohong tak? Dia tak bohong. Siapa nak kahwin? Jamin. Pengurus besar di syarikat. Dia bohong tak? Dia tak bohong. Dia ambil pendekatan yang paling dekat sekali. Jamin nak kahwin. Jamin mana? Dah tahu apa ni isteri. Apa? Yang pengurus besar di syarikat tu. Jamin tu abang lah. Jamin satu lagi. Itu pendekatan yang paling dekat. Dia ambil pada dia nak pergi nikah. No? Kalau nak ajak kata suruh buat macam tu. Nah? Kalau kita dapat detect dah. Nah? Dia buat baju tolok belakang pun kita tahu. Nah? Kan dia tak boleh main rumah dia gantung tang lain. Baik. Ini di antara yang disebut tauriah. Tetapi Ramli tu dia mengaji tau nah. Dia mengaji pondok, dia ada ilmu. Kalau kita tengok filem-filem dia tu ada mesej ilmu yang disampaikan. Nah, ada tasawuf yang disampaikan, ada fiqh yang disampaikan. Satu ketika dahulu nah. Dan faham maksud tauriah nah? Pendekatan yang dekat-dekat tu. Yang dekat-dekat. Jadi dia kata di sini, dia kata iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya 2 makna. Itulah pendekatan yang dekat. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Maka mendaki ia akan makna yang jauh tu. Dia rojokkan dia yang nak kahwin. Tapi dia abang lah. Kata orang lain. Orang lain adalah mereka tu. Siapa dia? Adalah mereka tu. Ataupun
kita nak bertanya sesuatu. Soalan tu daripada kita. Tapi kita nak jaga agar tak terbuka aib. Kawan saya, dia tipu bubuh nama kawan dia. Ada masalah sekian. Boleh tak? Boleh. Ini dusta yang diharuskan, yang menggunakan tauriat. Pendekatan yang hampir. Adapun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika mendengar ia akan dia sekalipun engkau benar. Mengumpat pula apa dia? Iaitu hang sebut benda yang dia tak suka dengar. Itu mengumpat. Apa juga benda yang dia tak suka dengar, itu mengumpat sekalipun benar. Walaupun benda tu benda betul. Tapi dia tak suka. Jangan nak kata lah. Kemarin aku pergi rumah dia. Dia tak pakai tudung. Rupanya, kepala dia botak. Rambut ada jarang-jarang. Benda tu benar. Dia suka tak? Tak sukalah. Patutlah dia pergi dengan aku. Tidur 2 malam. Dia tidur pakai tudung. Tak buka-buka. Oh, rupa-rupanya kepala dia botak. Itu hakikat kebenaran. Tapi dia suka tak? Itu mengumpat. Kau ambil benda yang betul. Benda betul itu mengumpat. Benda tak betul tu fitnah. Tambahlah benda tak betul yang kita duk kata kat orang lah. Gila besar lah. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya atau pada akalnya atau pada perbuatannya atau pada perkataannya atau pada kainnya atau pada lainnya. Apa juga segala kekurangan yang ada pada orang. Tak usah cerita lah. Tak usah sebut lah. Orang tak suka kot. Tapi kalau hal yang benda baik, sebutlah. Sebutlah kebaikan. Demi meraih pahala Allah. Tapi kalau benda tak elok, tak usahlah duk kata. Tak usah duk kata. Jangan abang dah. Kata betul ikut. Hang mai kelah kelang kabut pakai tudung tu berkali. Tudung kalau macam perempuan nampak berkali. Sebab dia nampak orang. Tudung macam saya, pakai terberkali perempuan tak nampak. Depan dan belakang sama warna. Saya je yang tahu. Pasal apa? Bunga dia sama. Sama color. Balik lagi. Lah, aku pakai tudung terbalik. Mujur dia pun tak tengok. Tapi kalau yang pakai yang berjahit ni, dia akan nampak. Nampaklah tulang turut dia. Lepas tu pakai bergelak. Pakai tudung terbalik, orang kelang kabut. Tak buat lagu mana. Tak ada nak tengok. Walaupun benda tu benar, dia suka tak? Ditertawakan. Kalau dia pun seronok, dia gelak. Sama naik dengan orang, itu okey. Bolehlah berseluruh. Lawak, angkat kat aku, kata kat angkat. Kalau dia tak suka, maka jangan. Itu dinamakan mengumpat. Wallahualam. InsyaAllah ada rezeki tahun depan. Tahun depan. Tahun depan pun tak lama dah. 10 hari lagi tahun depan dah. Dengar macam, tahun depan baru nak lagi cuti sampai setahun. InsyaAllah 2023 masih lagi dalam minggu ketiga ni, insyaAllah ta'ala. Wallahualam. Ada soalan? Ada soalan banyak tapi segan nak tanya kan? Ada soalan banyak tapi tak tahu nak tanya. Ya, silakan. Okey. Demi menyelamatkan nyawa ke apa ke? Okey. Berdusta dengan sebab demi menyelamatkan nyawa harus. Diharuskan macam dalam peperangan tu lah. Tapi dengan sebab dia takut sebab apa? Kita tengok ketakutan dia tu pasal apa? Takut kalau kata dia berterus terang, mungkin orang yang menerima berita tu ada sakit jantung, dia mungkin boleh jatuh sakit, menambahkan kemudaratan, harus berdusta. Mak dia ada sakit jantung. Dia terpaksa berdusta dengan sebab kalau dia bagi tahu, terus mak dia kena serangan. Boleh, harus ketika itu. Tapi kalau dia takut ni tengok pada keadaan takut tersebut. Tengok pada keadaan takut. Kalau takut kena marah, salah tu kita buat,
biarlah dia kena marah. Jangan berdusta. Nah? Sebenarnya orang menipu tu kerana takut tau. Nah? Kena takut. Nak mengelak. Okey. Berdusta pada zaman Dajjal. Kan Rasulullah cerita Dajjal akan datang pada kita dengan membawa surga dan neraka. Pengikut dia, mak ayah kita, dia rupa bentuk sebiji lalu tu. Kita ni bila, memang kata Rasulullah, orang yang beriman pun kalau tengok dia, akan terikut dengan dia. Jadi sahabat kita tanya, boleh tak kita berdusta bila menghadap dengan Dajjal? Kita kata kita ikut dia, walhal hati kita tak ikut. Boleh no? Tapi mulut saja sekadar dilafaz, hati akidah kita masih berpegang teguh dengan ketauhidan Allah Ta'ala. Jadi ketika itu demi menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan akidah, diharuskan untuk berdusta. Dibolehkan. Kita tak tahu lah no, macam mana keadaan kita no. Ketika itu kita tak tahu. Mintalah doa pada Allah. Jadi kuatkan hati kita no. Ada soalan lain? Habis no? Habis Alhamdulillah. Selamat menyambut tahun baru. InsyaAllah tahun depan kita jumpa lagi. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan, wa 'indal mauti syahadatan, wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Salam. Kita jumpa esok. Waalaikumsalam. Jumpa esok. Okey. InsyaAllah. Allah.